Konon-kononnya Hulu Langat nak bodek tak dengan dunia lah. Sekali kena titik dengan timbalan yang dibetul Dewan Rakyat. Hambik kau. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam ini kita nak bercerita tentang ahli Parlimen Hulu Langat iaitu saudara Muhammad Sani Hamzan. Di mana Sani Hamzan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang merupakan satu karakter yang agak luar biasa jugalah dalam Dewan Rakyat pada ketika ini. Beliau ni seakan-akan macam jelutung. Dari satu segi, beliau ini kerjanya menjerit-jerit, mengganggu perbahasan, melaung dan sebagainya. Dan dari satu segi yang lain juga, beliau juga bertindak sebagai tukang bodek nombor 1 untuk kerajaan perpaduan ini, bodek Perdana Menteri, bodek Menteri-Menteri dan juga sampai satu tahap bodek yang di-Pertuan Agong lah. Itu kerja Sani Hamzan secara asasnya. Dan pada kali ini juga tidak terkecuali. Sani telah bangkit untuk menjawab serta membalas kembali pertikaian yang dilakukan oleh rakyat dan juga pihak-pihak tertentu berkenaan dengan tindakan yang di-Pertuan Agong yang dipercayai telah menghadiahkan sebuah kereta Mercedes-Benz kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang tular baru-baru ini. Di mana Sani antara lain telah mengatakan bahawa tak ada masalah lah kalau Agong nak bagi hadiah tu kepada Anwar dan sebagainya, bla bla bla. Kiranya kalau orang lain dapat pun saya pun okey. Yang masalah sekarang ni cuma dengki, iri hati dan macam-macam lagi. Tetapi tak sempat habis beliau membodek itu, beliau telah dititik oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Ramli Muhammad Nor. Anda ikuti video penuh yang telah saya ambil ini. Berhormat Hulu Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, salam rahmah. Tuan Speaker, Agong bagi kereta. Agong bagi kereta dekat Perdana Menteri. Itu hak Agong lah, dia nak bagi siapa. Kalau dia nak bagi Puchong, Puchong ambil lah. Kalau dia nak bagi Pasir Gudang ambil lah. Saya jangan iri hati pula. Sebab tuanku kalau tak bagi dekat saya. Itu kereta Agong, dia nak bagi siapa, itu dia punya suka lah. Nampak bahasa macam kasar, Pak San. Pasir Gudang. Tapi ada orang iri hati. Saya pun heran lah dalam negara kita ni. Agong bagi kereta pun Penyiasan. salah. Ha? Penyiasan. Bagilah 5 minit dulu. Tak, pasal apa? Tidak. Saya Ada orang iri hati. Ada orang iri hati, Arau. Jadi masalahnya, bila Perdana Menteri guna kereta Mercedes, ada orang iri hati. Ada orang hasad dengki. Ada orang busuk hati. Sebab yang bagi kereta ni Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan Agong kita ni pun dia biasa bagi kereta dekat orang. Ya. Dia nak bagi Arau pun, Arau terima. Saya takkan dengki. Saya rasa bersyukur. Saya rasa bangga kalau Arau dapat kereta daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini sikap kita lah dalam... Yang berhormat Arau, yang berhormat Hulu Langat, ada buku peraturan tak? Ada buku peraturan tak? Baik, lihat kepada 36 dalam braket 7. Dalam braket 8. Kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terama yang di-Pertuan Negeri atau hakim-hakim dan lain orang yang menjalankan keadilan mahkamah atau ahli-ahli majlis pasukan bersenjata atau mana-mana suruhanjaya jawatan kerajaan yang ditubuh menurut bahagian 10 dalam perlembagaan atau ahli suruhanjaya pilihan raya atau siapa-siapa juga ketua negara negeri-negeri yang bersahabat dengan Malaysia tidak boleh disebut kecuali dengan dikeluarkan usul bersendirian bagi maksud tersebut. Dengan demikian, yang berhormat Hulu Langat tarik balik. Saya tarik balik. Cuma Baik. isu kereta je tadi saya nak Yang bangkitkan. berhormat kelakuan. Tak sebut dah. Cuma yang amat berhormat Yang berhormat, dengar apa saya nak cakap. Bila melibatkan tindak tanduk istana, tidak boleh disebut kalau mengikut peraturan yang saya telah baca. Dengan itu, tamatkan isu itu, beranjak pada isu-isu lain. Di sini kita nampak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sani Hamzan macam biasalah dengan gaya bercakap yang kita katakan tidak selayaknya berada ke Dewan Rakyat dan sebagainya. Terus cuba untuk mempertahankan tindakan konon-kononnya. Oh, tak ada masalah lah kalau Perdana Menteri terima hadiah daripada Agong dan sebagainya. Orang lain dapat pun saya okey dan macam-macam lagi lah. Sehinggalah ditegur oleh Speaker Dewan mengatakan bahawa ada peraturan mesyuarat tindak tanduk diraja tidak boleh dibincangkan, dibahaskan di dalam Dewan. Ianya menyalahi aturan mesyuarat. Dan perkara itu cuba untuk dilawan kembali oleh Samni. Walaupun dia kata tarik balik, tetapi dia lawan balik benda itu sampai Speaker Dewan kata, dah cukup. Duduk
jangan bangkitkan lagi, bawa cerita lain dan sebagainya. Dan saya secara asasnya menganggap tindakan Ramli Mak Noh ini merupakan tindakan yang sangat-sangat profesional. Bahkan kalau kita perhatikan pun tuan-tuan dan sekalian, sepanjang perbahasan, perbincangan dan juga persidangan Dewan Rakyat dari dulu sampai sekarang ketika era Madani ini, kita dapat lihat Ramli Mak Noh lebih berkarisma, lebih profesional dan paling penting sekali lebih adil nampaknya berbanding dengan Johari Abdul. Jadinya tuan-tuan sekalian, saya rasalah kan mungkin kerajaan kena pertimbangkan jugalah untuk menurunkan saja Johari Abdul, naikkan Ramli Mak Noh sebagai Speaker Dewan. Beliau nampak gayanya lebih dihormati dan juga lebih disenangi oleh ahli-ahli parlimen baik oleh kerajaan ataupun pembangkang. Anda setuju tak dengan kata-kata saya? Kalau setuju Ramli Mak Noh menggantikan Johari Abdul sebagai Speaker Dewan yang penuh, anda tulis dekat ruangan chat. Satu lagi saya ingin komen tuan-tuan sekalian, dan komen ini mungkin agak macam berisiko sikit lah, tetapi sekadar lontaran pandangan. Pada pandangan saya yang kecil ini, mungkin kurang cocok sebenarnya untuk Yang di-Pertuan Agong menghadiahkan apa-apa saja benda-benda berharga kepada sama ada Perdana Menteri ke, ataupun menteri-menteri ke, ataupun mana-mana ahli politik. Sebab ini akan mengakibatkan berlaku satu konflik of interest. Kita tidak mempertikaikan niat agung mereka hadiah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya kalau betul. Cumanya, ialah benda ini macam saya katakan, ianya akan membangkitkan konflik of interest dan akan memberikan satu konotasi yang tak berapa cantik di mata rakyat. Kononnya Yang di-Pertuan Agong menyokong Perdana Menteri dan juga menyebelahi Perdana Menteri. Dan pada ketika ini, di saat negara kita berhadapan dengan masalah ekonomi yang meruncing, dengan masalah pelabur lari di negara kita ini dan macam-macam lagi kebobrokan oleh kerajaan, benda ini seolah-olah memberikan lesen kepada sesetengah rakyat dan juga individu untuk mengkritik Yang di-Pertuan Agong sambil-sambil mereka mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kita dapat lihatlah dekat social media, ramai mengatakan bahawa kerajaan ni memang teruk, tapi nak macam mana, Agong suka dia, macam tu lah kan. Benda-benda macam tu yang kita nampak. Bukan saya tulis tau, tapi yang kita nampak. Jadi benda-benda macam tu tak berapa sedap sebenarnya untuk kita dengar dan tidak cocok dan tidak layak untuk kita tuturkan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Sebab Yang di-Pertuan Agong ini merupakan satu individu dan juga institusi yang above politics. Jadi tidak bolehlah sebenarnya untuk Sultan, Raja-Raja ataupun Yang di-Pertuan Agong itu sendiri nampak macam medal dengan politik dan sebagainya. Itu pada pandangan saya lah. Minta maaf kalau saya salah. Sekadar melahirkan pandangan selaku marahan yang sangat-sangat mencintai institusi diraja dan tidak mahu melihat institusi diraja ini termasuklah dan terutamanya institusi Yang di-Pertuan Agong dicemari dengan najis-najis politik. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Tetapi berbalik pada kisah Sani Hamzan ini, nak macam mana? Itu dah memang karakter dia kan. Lagipun dialah orang yang sangat-sangat famous yang menuturkan perkataan ini. Jangan kita lupa. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.